Legenda dan kisah mengenai Sisyphus pada awalnya bermula dari mitologi Yunani yang menceritakan mengenai kisah seorang raja yang bernama Sisyphus atau nama aslinya ialah Corinthus dari kerajaan Ephyra yang terkenal dengan sifatnya yang licik dan tamak. Bahkan dia secara sengaja menipu para dewa dan juga wujud kepada kematian. Akibat perbuatannya tersebut, dia telah dihukum oleh Zeus untuk menggulingkan batu besar ke atas bukit yang curam sepanjang hidupnya. Bahkan ketika batu itu akan menghampiri puncak, batu itu akan kembali berguling ke bawah. Oleh kerana sumpahan yang diberikan Zeus ke atas dirinya, maka dia akan melakukan perbuatan tersebut berulang-ulang kali. Dalam sebuah kisah diceritakan mengenai kisah raja para dewa yang menculik Aegina, iaitu putri Asopus yang merupakan dewa sungai sekaligus anak kepada dewa Poseidon. Sisyphus berjanji kepada Asopus akan mengungkap kebenaran perihal peristiwa yang terjadi yang menimpa anaknya dengan syarat mata air abadi untuk kotanya telah dibuat. Dengan demikian, perbuatan Zeus yang menangkap putri Asopus pun terungkap. Marah akan perbuatan Sisyphus, Zeus pun memerintahkan agar Thanatos, iaitu personifikasi atau perwujudan kepada kematian, untuk membawa Sisyphus ke dunia bawah. Tetapi ketika Thanatos datang dan berjumpa kepada Sisyphus, tipu muslihat telah dilakukan olehnya, sehinggakan sang dewa kematian tadi terikat dengan rantai dan belenggu. Akibat perkara tersebut, tidak ada manusia yang mati selama Thanatos terikat. Akibat perbuatan Sisyphus, dunia menjadi tidak seimbang antara kehidupan dan kematian, dan pada akhirnya sang dewa kematian tadi dapat dibebaskan dengan bantuan Hades, sang dewa alam bawah. Kelicikan Sisyphus tidak terhenti di sini. Sebelum dia ditangkap oleh Hades dan Thanatos, dia telah meminta kepada isterinya, iaitu Merope, untuk membiarkan jasadnya tidak terkubur dan membiarkan tanpa pengebumian yang selayaknya, sehingga sampainya roh Sisyphus ke alam dunia bawah. Di sana dia berjumpa dengan dewa Persephone yang merupakan isteri kepada dewa Hades dan anak kepada Dewi Demeter. Sisyphus meminta kepada Persephone untuk menghantarnya kembali ke alam fana untuk membalas dendam ke atas isterinya, dan permintaan Sisyphus tadi dikabuli oleh Dewi Persephone, dan akhirnya Sisyphus percaya kembali ke alam fana. Walaupun demikian, pada akhirnya kerana keengganan untuk kembali ke alam dunia bawah, dia pun diseret secara paksa oleh dewa Hermes, dan bermulalah hukuman yang diberikan Zeus kepada Sisyphus. Dari kisah Sisyphus ini, kita belajar satu hal, iaitu ketidakberdayaan manusia dalam menghadapi takdir. Sisyphus dihukum untuk menggulingkan batu ke puncak, dan setelah sampai ke puncak, batu itu akan berguling kembali ke bawah, dan Sisyphus akan melakukan perbuatan tersebut secara berulang-ulang kali. Di sini kita dapat mengambil pedoman hukuman yang sia-sia dan tidak berujung, mencerminkan konsep bahawa manusia seringkali tidak menghasilkan tujuan dan hasil yang bermakna. Kisah Sisyphus ibarat kutukan kepada kita, kerana setiap hari kita bangun pagi untuk pergi kerja, jumpa kawan-kawan, kemudian balik dalam keadaan penat, kemudian tidur kerana kelelahan, dan pada esok harinya kita akan mengulangi perkara yang sama. Dan tidak terasa kita ibarat menggulingkan batu yang berat setiap harinya, dan apabila berganti tahun, batu itu akan berguling ke dasarnya kembali, dan kita tetap melakukan perbuatan tersebut sepanjang hidup kita. Hidup yang monoton ibarat kutukan Sisyphus, dan kutukan itulah adalah hidup kita. Walaupun demikian, setiap manusia telah mengatur matlamat hidupnya sendiri, dan dia melakukan semua perkara dalam hidupnya sudah pasti dengan tujuan yang jelas. Bila kita kiaskan dengan kisah Sisyphus,
Usaha kita untuk mencapai tujuan tersebut ibarat mendorong batu ke puncak bukit. Lalu adakah kita akan dikira berjaya sekiranya kita sampai ke puncak? Meraih satu tujuan bukanlah suatu akhir. Ketika kita berjaya mendorong batu ke puncak bukit, kelegaan yang kita nikmati hanya sementara, dan kita tidak akan selamanya berdiam diri di puncaknya tanpa melakukan apa-apa. Kerana sifat manusia yang tidak pernah puas, kita akan menetapkan target dan tujuan yang lebih jauh lagi. Akhirnya, kita akan mendorong batu tersebut sekali lagi dan lagi, sehinggalah kehidupan telah meninggalkan kita.